Mari coba sekali kita menundukkan kepala dan kita berdoa. 请会友们，让我们低头，我们做一个祷告。 Sungguh Tuhan, kami rindu kami boleh datang kepada Engkau, membuka hati kami, membuka telinga kami, membuka akan mata kami, agar sungguh Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan, kami boleh melihat Engkau. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya hadirat Tuhan boleh kami rasakan, sekalipun mungkin kami berada di tempat kami masing-masing. Namun anugerah dan kasih Tuhan boleh tetap bersama dengan kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus bersama dengan kami, Roh Kudus membimbing kami, agar kami memiliki kehidupan yang beriman, yang berkenan bagi Tuhan, yang benar di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus Allah yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. 主内各位亲爱的弟兄姐妹们平安。 Saya bersyukur boleh bersama dengan Bapak Ibu sekalian berbakti dalam kebaktian Dwi Bahasa Klasis Priangan. 我非常感恩，就是我能够以百良安属下众教会呢弟兄姐妹一起来敬拜我们的主。 Sekalipun pandemi ini menyebabkan kita terbatas dalam segala kegiatan atau aktivitas, namun kita bersyukur karena teknologi kita yang berasal dari berbagai tempat, kita boleh berbakti bersama-sama. 虽然这个疫情拦阻我们，使得我们不能够在现场我们敬拜，但是呢，我们也能够在线上我们一起来敬拜我们的主。 Kiranya keberadaan kita di rumah kita masing-masing ataupun tempat di mana kita berada, kita tetap boleh merasakan akan hadirat Tuhan. 但愿我们各自在我们的家庭里面，或是我们在何处呢？我们仍然能够感谢到主与我们同在。 Dan kiranya kita menyembah Tuhan bukan karena tempat di mana kita berada, tetapi sungguh-sungguh kita menyembah Tuhan oleh karena di dalam roh dan kebenaran. 但愿我们的敬拜呢，不在我们的在何处，但是呢，我们是用心灵诚实，我们来敬拜他。 Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema hidup beriman yang benar. 亲爱的弟兄姐妹们，今天我们一起来思考一个主题，就是正确的信仰生活。 Pembacaan firman Tuhan kita ambil dari surat Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-26. 我们所要阅读的经文是在雅各书第2章14节到26节。 Saya akan membacakan ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-20 dalam bahasa Indonesia. Kemudian nanti selanjutnya ayat 21 sampai ayat yang ke-26 akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin. 牧师他读14到20节，然后我们中文的，我们从21节到26节。 Demikianlah firman Tuhan dari surat Yakobus pasal kedua ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-26. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu?
Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dengan perbuatan-perbuatanku." 中文的从21节我们到26节，我们的祖宗亚伯拉罕把他的儿子以撒献在坛上，岂不是因为称义吗？可见信心与他的行为并行，并且信心因着行为才得成全。这就应验经上所说：亚伯拉罕信神，这就算为他的义，他又得称义。上帝的朋友，这样看来，人称义是因着行为，不是单因着信。既你拉哈接待使者，又放他们从别的路上出去，不也是一样因行为称义吗？身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。 Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang merenungkan, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. 听了神的 Haleluya. 话语，听了神的话语，存在心里面又实行在我们的生活里面的人是有福的。哈利路亚。 Bapak Ibu sekalian, di dalam masa pandemi ini kita harus melakukan semua protokol kesehatan. 主内亲爱的弟兄姐妹，这个在疫情当中呢，我们必须要遵守我们一切健康的食欲。 Kita ingat mulai dari 3M menjadi 5M dan kemudian menjadi 6M. 我们开始从3M、5M 还有6M。 Terlepas dari semua M itu, ada satu protokol yang cukup penting, yaitu memakai masker. 其中呢一个很重要的就是健康学，就是说我们要戴口罩。 Dan pemakaian masker ini, Bapak Ibu sekalian, sungguh menarik karena tidak hanya menjadi satu kebutuhan, tetapi belakangan ini menjadi tren begitu. 我们看呢很好笑，很吸引我们，就是现在戴口罩呢，不只是要保存我们的健康，还是让我们看起来非常好看。 Ada berbagai macam jenis, ada berbagai warna dan model dari masker yang kita pakai. 我们看这个口罩呢，有各式各样的款式，它的颜色呢也是有各式各样的。 Ada berbagai cara orang memakai masker tersebut. 就是人家戴口罩呢，也是用他们各自的方式。 Beberapa waktu yang lalu, saya melihat ada sebuah video yang viral di sosial media tentang bagaimana seseorang memakai masker tersebut. 就是前一段时间呢，在视频上呢，我看到呢，这个染上这个病毒，就是说人他戴口罩的错误方式。 Mari kita lihat bagaimanakah orang ini memakai maskernya. 我们来看这个人他怎样戴口罩呢？ Ya, rupanya Bapak ini sambil merokok, dia ingin tetap pakai masker. Atau ketika dia pakai masker, dia tetap ingin bisa merokok. 原来这位先生呢，就是当他戴口罩，他也希望他能够吸烟。 Dan supaya dia bisa merokok, maka dia pun melubangi masker yang dia pakai. 因为他要吸烟呢，所以他将他的口罩呢就开了一个洞。 Masker yang tujuannya menutup mulut malah menjadi terbuka karena ada lubang di depannya. 其实呢，这口罩是要遮盖我们的嘴，
但是呢，他要吸烟，他就把这个口罩开了一个洞。Bapak Ibu sekalian, mungkin kita tertawa ya, geli dengan apa yang dilakukan oleh Bapak itu. 可能我们看了，我们心里会发笑呀，就是这位先生他所行所做的。Namun bukankah itu yang seringkali terjadi dengan kita? Bahwa seringkali kita melakukan sesuatu, tetapi belum tentu kita melakukannya dengan benar. 但是呢，这也是否也像我们一样呢？当我们做一些事的时候呢，但是呢，不肯定我们以正确的方法去做。Demikian juga keberadaan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. 在于我们是一个相信主的人，是一个基督徒。Seringkali kita berkata kita beriman, tetapi sesungguhnya kita tidak memiliki iman yang benar. 其实呢，我们常常说我们是有信心的，但是呢，我们的信心却是错误的。Kita beriman, tapi belum tentu iman itu benar. 我们有信心，但是呢，我们没有正确的信心。Ada beberapa hal yang Alkitab ajarkan tentang iman, dan kita akan melihatnya beberapa dalam khotbah kita, dalam perenungan firman pada pagi hari ini. 在圣经里面有几项对我们信仰的教导。Injil Markus menceritakan kepada kita kisah seorang perempuan yang mengalami pendarahan dan kemudian ia ingin mengalami kesembuhan, namun dia tidak berani mengatakannya kepada Tuhan Yesus. Dia hanya menjamah daripada tubuh Tuhan Yesus, jubah maksud saya, jubah Tuhan Yesus, dan dia menjadi sembuh. 我们看在马可福音那里说，有一个女子呢，她患了这个血肉病呢，她要得到医治，她去见主耶稣，只摸了主耶稣的袍。 Kepada perempuan itu, Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." 所以呢，主耶稣就对她说：“女儿，你的信救了你，平平安安的回去吧，你的灾病痊愈了。” Sementara itu kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus mengatakan demikian. 还有呢，在以弗所书那里呢，保罗这么说。 Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. 他说呢，你们得救本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是神所赐的。 Dari kedua ayat ini, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kita diselamatkan oleh iman. 从这两节经文我们看到，其实呢，我们得救是本乎恩，是我们的信心，从我们的圣经。 Bahkan Rasul Paulus pun menekankan bahwa bukan karena perbuatan kita mendapatkan keselamatan itu, tetapi oleh karena iman. 所以呢，使徒保罗也强调，我们得救不是因着我们的行为，却是因着我们的信心。 Iman bermakna bahwa kita percaya kepada Allah, percaya kepada rencananya, dan percaya kepada kehendaknya. 就是信心呢，我们就要真正的相信我们的主，我们相信他所一切的这个旨意，还有这个计划。 Beriman artinya kita juga menyerahkan kehidupan kita seluruhnya kepada Allah. 就是呢，这个信心呢，也代表说，我们将我们所有的生活，我们都交托在他的手中。 Sementara itu penulis daripada Ibrani menegaskan kepada kita bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. 所以在希伯来书11章第6节说：“人非有信，就不能得的神的喜悦，因为到神面前来的人，必须要信神，且信他赏赐那寻求他的人。” Artinya adalah tanpa iman kita tidak berkenan
kepada Allah. 代表 Tanpa 着代表 kita 着 tidak 我们若没有信心呢，我们就不能够讨我们主的喜悦。 tanpa iman kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. 就是没有信心呢，我们不能够实行一切神的旨意。 Seperti yang Paulus tadi katakan bahwa iman adalah hanya karena anugerah Tuhan. 好像刚才使徒保罗说，这个信心呢，其实是神的恩典。 Oleh karena itu tidak ada andil kita di dalam kita memiliki keselamatan oleh karena iman itu. 所以呢，我们不能够以其他作为来得到这个信心。 Sehingga seringkali orang mempertentangkan antara iman dengan perbuatan. 所以呢，常常呢，就是我们的信心跟我们的行为成为一个对比。 Karena itulah di dalam surat Yakobus, khususnya pada bagian yang kita baca tadi, kita bisa melihat penjelasan tentang hubungan antara iman dengan perbuatan. 我们也从雅各书我们能够看到，就是有关我们的信心和行为。 Pada bagian yang kita baca tadi, paling tidak ada 3 macam iman yang dijelaskan oleh penulis daripada surat Yakobus ini. 就是从我们刚才所看到的呢，我们从这个雅各看，他有给我们分析。 Iman yang pertama adalah iman yang hanya perkataan saja. 第一种信心就是说，他只是在言里、口头上所讲的而已。 Iman ini adalah iman yang hanya sebatas ucapan tanpa disertai dengan perbuatan. 他们的信心呢、信仰呢，只在于他们口头上的言语，其实呢，根本就没有什么作为。 Ayat 15-16 Yakobus menuliskan, jika seorang saudari atau saudara tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang, tetapi tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? 所以呢，在雅各书那里说到，你平平安安的去吧，愿你们穿得暖，吃得饱，却不给他们身体所需用的，这有什么益处呢？ Iman yang hanya perkataan ini digambarkan oleh penulis Yakobus bahwa seperti seseorang yang mengetahui orang lain di dalam kekurangan, namun dia hanya berkata, selamat jalan, selamat berpakaian gitu ya, kenakanlah kain yang panas, selamat makan sampai kenyang, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. 就是呢，在雅各书他说，我们的信心、我们的作为，不再只是口头上的，好像只是会在口头上说，你平平安安的去吧，愿你们穿得暖，吃得饱，却不给他们身体所需用的。 Sesungguhnya ia sanggup menolong, dia sanggup melakukan apa yang dia katakan itu, tetapi dia tidak melakukannya. 其实呢，他有这个能力呀，能够去做出他所讲出来的一切事，但是呢，他却没有去做。 Orang dengan iman yang demikian sangatlah egois. 这样信心的人呢，他们是非常的自私的。 Dia dapat berkata-kata dengan baik, dengan bagus, tetapi tidak melakukan yang baik itu. 他们只会讲出很好听的话的，但是他们却不能够行出来。 Bisanya hanya NATO, no action, talk only. 只是能够讲，不能够做。 Orang Kristen seperti ini, mereka rajin beribadah, namun tidak mengalami perubahan di dalam kehidupannya. 这样的基督徒呢，他们可能很殷勤的，他们敬拜，但是在他们生活里面根本没有什么变化改变。 Dan dengan demikian, iman yang seperti ini adalah iman yang tidak berbuah.
因此呢，我们称这样的信心的人呢，是不能够结果子的。Iman ini, iman yang hanya perkataan, bukanlah iman yang menyelamatkan. 这样的信心呢，只是在口头上的，是不能够拯救的信心。Iman ini adalah iman yang mati. 这样的信心呢，是死的信心。Iman yang kedua yang dijelaskan di dalam bagian ini adalah iman yang hanya pengetahuan saja. 这里讲的第二点的有关信心呢，只是在知识上的信心。Iman ini hanya sebatas tahu tentang kebenaran tetapi tidak melakukannya. 这样的信心呢，他们只限于在他们知识上，他们所知道的事上而已，但是没有行出来。Orang dengan iman yang demikian mengetahui konsep-konsep yang baik, memiliki pengetahuan doktrin yang luar biasa, namun tidak pernah mewujudkannya di dalam tindakannya. 这样的信心的人呢，他们知道一切好的概念，然而并不能够表现在他们的行动上。Di ayat 19 dikatakan bahwa engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. 我们看雅各书第二章19节，你信神只有一位，你信的不错，魔鬼也信，却是战惊。 Tahu tentang Allah itu baik, tetapi itu tidak cukup. 我们知道我们的上帝是慈爱的，但是呢，这是不够的。 Karena hal itu juga diketahui atau dipercaya oleh para setan. Bahkan mereka 这些魔鬼，他们也知道，他们也相信。 Namun demikian, mereka tidak memiliki relasi dengan Allah. 有这样的话呢，他们跟神根本没有关系，没有联系。 Jadi iman yang hanya pengetahuan saja adalah iman yang tanpa relasi dengan Tuhan. 就我们的信仰呢，只限于在知识上，它跟上帝就没有连带关系。 Dia tahu tentang Allah, tetapi dia tidak mengenal Allah secara pribadi. 他知道上帝，但是呢，他自己本身呢，他根本不知道上帝。 Dia tahu 上帝。 Dia tahu tentang Allah, tetapi tidak diwujudkan di dalam relasinya dengan sesama melalui perbuatan baik yang dapat dilakukannya. 他知道有上帝呢，但是呢，他跟彼此之间呢，他们没有保持一个美好的关系。 Ia tahu tentang Allah, tetapi dia tidak hidup di dalam kehendak Allah. 他知道有上帝，但是在他的生活里面，他没有活出他是一个有上帝的人。 Mereka mengaku beriman, pergi ke gereja bahkan melayani, tetapi tidak peduli dengan sesamanya. 他们承认他们是信主的人，基督徒，他们到教会里面侍奉，但是呢，他们却不能够去关心其他的会友或是。 Karena itu kepada Titus, Rasul Paulus mengingatkan, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. 因此在提多书呢那里说，他们说是认识神，行事却和他相悖。 Maknanya adalah orang-orang ini mengaku tahu banyak tentang firman Tuhan, tetapi tidak mewujudkannya di dalam perbuatan sebagai ketaatan kepada Allah. 这些人呢，他们对神认识很多，但是呢，他们却不能够实行在他们的生活里面。 Mereka tidak memiliki relasi yang baik dengan sesamanya. 他们不能够和其他彼此呢保持一个很美好的关系。 Iman yang demikian juga bukan iman yang menyelamatkan. 这样的信心呢，是不能够拯救的信心。Iman ini adalah iman yang mati.
这样的信心呢是一个死的信心， iman yang kosong. 是空谈的。 Bapak Ibu sekalian, orang-orang Farisi dan ahli Taurat sebagai keturunan Yahudi mengaku mereka adalah keturunan Abraham, bapak 法 orang. 利赛人呢，他们承认他们是亚伯拉罕的子孙后代。 Mereka disebut ahli Taurat karena setiap hari mereka mempelajari Taurat atau firman Tuhan. 他们是就是说行律法的人，他们每天都行神的律法。 Namun pengakuan dan pengetahuan mereka tidak membuat mereka beriman dengan benar. 但是呢，他们的知识呢，却不能够让他们更能够活出他们的信心。 Iman mereka hanya sebatas perkataan dan pengetahuan. 他们的信心只限于在他们口头上的原理而已。 Karena itu Tuhan Yesus mengecam mereka. 所以呢，主耶稣就责备他们，指责他们。 Selanjutnya, bagian yang selanjutnya yang dijelaskan oleh Yakobus adalah iman dengan perbuatan. 接下去这个雅各所说的就是呢，信心与行为。 Iman yang demikian tidaklah sekedar ucapan dan pengetahuan, namun diwujudkan di dalam perbuatan atau tindakan. 就是说他们的信心不只是在口头上，但是呢，却表现在他们的生活里面。 Di ayat ke-18 dikatakan, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku menjawab kepada dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Aku menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. 在18节说，你有信心，我有行为，你将你没有行为的信心指给我看，我便接受我的行为，将我的信心指给你看。 Artinya iman bukan sekedar ucapan dan pengetahuan, tetapi harus diwujudkan di dalam perbuatan atau di dalam tindakan. 代表说我们的信心不只是在原理上呢，但是呢，我们必须要表现在、体现在我们的生活里面，我们的行为里面。 Karena itulah di dalam ayatnya yang ke-26 Yakobus menuliskan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. 所以呢，雅各在第2章26节，他这么说：身体没有灵魂上是死的，信心没有行为也是死的。 Jadi sama halnya seperti manusia yang hidup tidak dapat dipisahkan antara tubuh dengan rohnya. 正如我们人类，我们活着呢，我们的肉体跟我们的灵不能够把它分开。 Maka iman yang hidup juga iman yang tidak dapat memisahkan antara pengakuan dan pengetahuan dengan perbuatan. 所以呢，一个活的信心的一个新生活的人呢，他们跟他们的行为、他们作为呢，也是不能够把它分开的。 Ayat 22 mengingatkan kepada kita bahwa iman bekerja sama dengan 所以 perbuatan. 呢，在接下去呢，雅各也提醒我们，我们的信心是要跟我们的作为平衡。 Perbuatan menyempurnakan akan iman kita. 就是呢，因着我们的行为，我们能够成全我们的信心。 Iman yang demikian melibatkan ucapan, pengetahuan, dan kehendak yang diwujudkan di dalam perbuatan, sehingga iman itu menjadi iman yang aktif. 就是因着这样的信心呢，就是在我们的一切所行所事上呢，能够成为美好，也能够成为有正面的影响。 Iman ini adalah iman yang nyata, penuh kuasa dan menghasilkan perubahan hidup. 这样的信心呢，是充满权柄的，也能掌管我们的生活。
perubahan hidup bagi yang melakukannya dan bagi yang melihatnya. 就是让那些所看到的，他们所看到的。 Orang yang dengan iman demikian, ketika melihat ada yang memerlukan pertolongan, dia akan segera bertindak. 所以呢，一个有信心的人，当他看到别人有需要的时候呢，他会及时的去帮助。 Dengan iman yang demikian, akan membuat seseorang berserah sepenuhnya kepada Allah, apapun konsekuensinya, karena dia mau mewujudkan imannya di dalam tindakan. 就是这样的信心的人呢，他必须就是他能够将他一切呢，他都能够，虽然不能够完全，但是他能够将这一切他都交在主的手中。 Abraham dan Rahab adalah contoh yang Yakobus berikan kepada kita di ayat 21 dan di ayat yang ke-25. 就是呢，我们看这里呢，亚伯拉罕给我们一个很好的榜样。 Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan perbuatan. 他们的信心是以他们的行为称义。 Ketika Abraham meninggalkan Ur Kasdim, kota asalnya, dia tahu segala resiko yang ada. Dia tetap pergi dan dia mendapatkan tanah perjanjian sebagaimana dia mengimaninya. 当这个亚伯拉罕呢，他要离开他的故乡，他根本不知道他去的是什么地方，但是呢，他以他的信心向前走。 Juga ketika Rahab menyembunyikan kedua pengintai itu, sesungguhnya dia menaruh jiwanya atau dirinya di dalam resiko kematian. Namun oleh karena tindakannya itu justru dia mendapatkan kehidupan. Dia mendapatkan keselamatan. 我们看拉哈呢，他接待2个使者呢，他可能会面临一个生命上的威胁，但是他仍然这样去实行。 接着这样呢，他反得到。 Namun iman yang demikian bukanlah untuk mendapatkan keselamatan. 其实呢，这样的行为呢，并不代表说他要得着这个救恩。 Bukan karena melakukan sesuatu, bertindak sesuatu, maka dia berharap untuk mendapatkan keselamatan itu. 并不是他做了这一切呢，他就渴望他能够得到这个救恩。 Justru sebaliknya, oleh karena ia telah merasakan keselamatan itu, orang dengan iman yang demikian terdorong untuk melakukan kebaikan. 反过来，他是一个已经领受到这个救恩的人呢，借着这个救恩推动他去实行这样的事情。 Inilah iman yang menyelamatkan. 这就是一个能够拯救的信心，得救的 Inilah 信 iman 心。 yang berbuah. 就是能够结出果子的信心。 Iman yang menunjukkan akan kasih Allah. 就是呢，这个信心呢，体现出神的爱。 Inilah iman yang hidup dan iman yang benar. 这就是一个活的信心，一个正确的信心。 Bagaimanakah Bapak Ibu sekalian agar kita memiliki iman yang hidup, iman yang benar ini? 我们又怎样呢？我们怎样能够拥有这个活的信心，一个正确的信心呢？ Yakobus pasalnya yang pertama ayat ke-22 bagian A mengatakan kepada kita, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar saja. 在雅各书，就是说你们不只是有信心。雅各书第1章22节，只是你们要行道，不要单单听到自己欺哄自己。
Pendeta Rick Warren dari Gereja Saddleback Amerika mengatakan demikian, interpretasi atau penafsiran Alkitab tanpa aplikasi adalah aborsi. 就是美国的牧师，就是华里克牧师，他说呢，我们的信心若没有应用出来呢，是一个无效的信心。 Artinya adalah jika kita mempelajari akan Alkitab, apabila kita merenungkan kebenaran daripada firman Tuhan, tetapi kita tidak mewujudkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu semua adalah sia-sia belaka. 就是代表说，我们只是学习去思考神的真理呢，但是呢，我们不能够体现在我们的生活里面，这一切都是徒然的。 Firman yang kita renungkan, firman yang kita pelajari tidak mengubah akan kehidupan kita. 就是呢，我们所学的真理呢，不能够改变我们的生活。 Karena itu, janganlah hanya menjadi pendengar saja, tetapi jadilah pelaku firman. 因此呢，我们不要成为一个只能够聆听的基督徒，但是呢，我们要成为一个有行动的基督徒，有行为的好行为的基督徒。 Hari ini kita belajar 3 macam iman. Yang pertama adalah iman yang hanya perkataan. 今天呢，我们学了3点有关信心的。第一点就是有关信心。 Yang kedua adalah iman yang hanya pengetahuan saja. 第二点就是说，我们的信心是在知识上而已。 Dan yang ketiga adalah iman dengan perbuatan. 第三点就是说，信心与行为。 Iman yang manakah yang kita miliki, Bapak Ibu sekalian? 到底我们拥有怎样的信心呢？ Bapak Ibu sekalian, bukankah di dalam masa pandemi ini iman kita sungguh-sungguh diuji? 是否在这个疫情当中呢，其实我们的信心是真正得到这个考验？ Dalam keadaan kita yang mungkin terbatas, atau justru kita melihat orang lain yang terbatas, iman kita diuji apakah kita memiliki iman yang hidup, iman yang benar. 就是在我们自己，我们好像我们非常有限，我看到别人也是有限的，在这样的状况里面呢，是否我们的信心得到考验呢？ Karena itu, janganlah kita hanya menjadi pendengar saja, tetapi hendaklah kita juga menjadi pelaku-pelaku firman. 因此呢，但愿我们不只是成为一个听道者呢，但是呢，我们要成为一个行道者。 Dengan demikian kita akan mewujudkan iman kita di dalam tindakan kita. 那么的话呢，我们可能在我们生活里面呢，我们就会体现出我们真正的信心。 Kita menunjukkan bahwa kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan dalam segala keadaan diri kita. 我们就表现出我们在一些事上呢，我们都是完全交托给主的人。 Kita juga siap memperhatikan, menolong orang-orang yang memerlukan uluran tangan kita. 我们也预备好，我们要去帮助那些困苦当中的人。 Dengan demikian, kita memiliki iman yang hidup. 借着这样呢，我们就拥有一个活的信心。 Kita memiliki iman yang bukan mati. 我们没有成为一个死信心的人。 Dan dengan demikian, kita dapat hidup beriman dengan benar. 我们接着这样呢，我们就能够得胜，成为一个有信心的人。 Amin. Amin.